صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Daripada usia kita akil baligh sampai kita meninggal dunia, kalau-kalaulah, bukan kalau-kalaulah, ini memang cakap gini, kita pagi ni kita cakap adik-beradik lah ya. Memang kita banyak lalai lah. Memang kita banyak lalai. Kita banyak mensia-siakan waktu muda kita. Bukan banyak ibadat, main sana, main sini, cari rezeki, nak besarkan anak apa semua. Banyak kita cuaikan. Dan sekarang kita dari penghujung umur kita. Macam mana kita nak tebus balik tu? Ada jalannya tuan-tuan sekalian. Bagi siapalah orang yang semacam kita yang banyak mencuaikan waktu mudanya, ingin nak tebus kembali segala pembaziran waktu itu, sayugia dia hidupkan 4 waktu ini dia jaga. Tu ulama sangat gesa. Kalau kita baca kitab Imam Haddad, 4 waktu ini kita jangan tinggalkan tuan-tuan sekalian. Jangan berlalu 4 waktu ini kecuali kita dalam zikrullah, dalam ibadat. Pertama sebelum subuh. Sebelum subuh tadi, daripada waktu orang ada baca tarhim tu kan, sebab itu ada baca tarhim. Jadi paling-paling tidak Bilal baca tarhim, kita orang kampung dengar, dapatlah juga telinga kita mendengar zikrullah ya. Waktu sebelum subuh zikir itulah waktu Allah turun ke langit bumi. Maksudnya rahmat karuniaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan ibadat paling tidak yang nama bangun tidur tu bukan bang subuh. Yang nama bangun tidur tu ialah sempat kita bangun, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, bersihkan diri, sembahyang 2 rakaat, orang pun bang subuh paling tidak waktu begitu ya. Kalau dah bang subuh bangun itu tak bagus ya. Bangun paling tidak dapat 2 rakaat, jadilah dapat 2 rakaat. Minta ampun pada Allah Taala, itu paling tidak sebelum subuh. Kemudian lepas subuh ni tunggu sampai isyraq. Kemudian lagi 2 waktu bila sebelum maghrib. Sebelum maghrib taruh dah dalam 15-20 minit sebelum maghrib, duduk dah wirid, dah tunggu duduk dah tunggu waktu bang maghrib. Lepas bayang maghrib tunggu antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak itulah waktu-waktu afdal untuk kita ibadat. Kalau yang nama malam itu daripada maghrib sampai subuh tu namanya malam. Malam adalah waktu istimewa. Malam adalah waktu kekasih mendampingi akan kekasihnya. Malam daripada penghujung malam yang nama malam maghrib sampai subuh. Dan dalam malam itu ada waktu khas. Waktu khas bagi malam ialah penghujung malam. Sepertiga terakhir malam itulah waktu khas. Waktu ibadat, waktu minta istighfar, waktu minta ampun pada Allah Ta'ala, waktu kabul doa, penghujung malam. Itu waktu pilihan pertama bagi malam. Waktu pilihan kedua bagi malam bila tuan-tuan sekalian? Antara maghrib dengan isyak. Jadi yang waktu pilihan bagi malam yang paling tinggi sekali markahnya itulah penghujung malam. Kedua antara maghrib dengan isyak. Patutlah dulu tuan-tuan guru kita aturkan segala acara lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Baca tahlil lepas maghrib dengan isyak. Majlis Yasin, nisfu Sya'ban, awal tahun, akhir tahun, antara maghrib dengan isyak. Semuanya tu antara maghrib dengan isyak tu adalah waktu untuk kita hidupkan. Bahkan antara maghrib dengan isyak sangat makruh kalau orang lelaki berada di rumahnya. Afdalnya dalam rumah Allah. Sangat makruh membincangkan hal ehwal dunia antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak. Sampaikan ada satu orang bertanya sama tuan guru dia, saya nak pilih yang mana? Nak menghidupkan antara maghrib dengan isyak ni dengan ibadatkah? Ataupun saya nak puasa sunat? Tapi kalau saya puasa sunat, saya terganggu dengan buka puasa. Dia buka puasa, mungkin nak pergi toilet, mungkin itu gini, saya tak dapat nak hidupkan antara maghrib dan isyak. Mana saya boleh pilih? Maka gurunya mengatakan, kalau boleh kau buat dua-dualah. Puasa lepas buka kau hidupkan. Saya tak boleh, saya satu saja saya sanggup. Kalau kau tak boleh, kau pilih untuk menghidupkan antara maghrib dengan isyak. Itu lebih afdal daripada puasa siang hari dan tak hidupkan antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak kita hidupkan dengan ibadat. Dan antara maghrib dengan isyak pun ada karunianya. Kalau pada subuh tadi kita bilang, pada maghrib dengan isyak pun ada karunianya. Lepas kita sembahyang fardu maghrib, dengan syarat lepas sembahyang maghrib kita tak cakap sepatah. Ini boleh keluar, nak balik pun boleh, nak apa, tak cakap sepatah. Kemudian kita sembahyang 6 rakaat sembahyang. Tak kisahlah apa, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kalau kita belum buat qabliyah, 2 rakaat qabliyah maghrib. Sebab qabliyah boleh dia buat lepas ba'diyah ya. Segala qabliyah boleh buat lepas ba'diyah ya. Yang nama qabliyah boleh buat lepas ba'diyah. Kalau kita sudah dah buat qabliyah maghrib, kita buat 2 rakaat ba'diyah maghrib.
plus buat lagi lah apa dua lagi ya. Kalau belum kita buat 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qabliyah maghrib, tambahlah lagi 2 rakaat taubat ke apa, 6 rakaat. Minimumnya 6 rakaat, maksimumnya 20 rakaat. Itu namanya sembahyang sunat awabin. Fadilatnya seperti beribadat 12 tahun. 12 tahun iaitu apa, siang harinya puasa, malamnya qiyam, dan diampunkan dosa 50 tahun. Allah, tak lama nak bulan puasa ya. Jadi kalau dah buka puasa tu, lekas-lekas kita buka puasa, kita pun sembahyang, buatlah 6 rakaat sembahyang, buatlah 6 rakaat sembahyang. Dan dalam bulan puasa gandanya lebih lagi. Sayang tau, tiap-tiap malam dapat. Kalau dah sampai satu malam 12 tahun, kita buat 10 malam saja dah macam ibadat 120 tahun tau. Saya nak tanya sini, siapa biasa hidup 120 tahun? Lama tak 120 tahun? Siapa sini umur 120 tahun? Ada? Sini siapa abang haji umur 120 tahun? Tak ada ya? Kalau ada umur 120 tahun pun tak tahu masih kuat ibadat ke tidak. Ini kalau 10 malam kita buat ini saja dah dapat pahala 120 tahun. Siapa nak beri tuan-tuan sekalian ya? Dan apa, 500 tahun punya dosa diampun oleh Allah Ta'ala. Setiap malam 50 tahun. Kalau sampai 10 malam kita hidupkan 500 tahun, kita pun buat dosa. Kita ada buat dosa 500 tahun tak? Umur baru 50, dosa mungkin dah 5,000 tahun. Dosa dah mungkin 5,000 tahun. Itu semua tu peluang pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan-bulan Ramadan nanti kita hidupkan. Kita tak pergi umrah, kita dalam negeri kita pun boleh dapat pahala, yang banyak kalau kita tahu macam mana nak hidupkan, kalau kita tahu macam mana nak manfaatkan waktu kita ya.